Didik TV KPM. Didik TV. Kami sekumpulan melihat kawasan-kawasan di sekolah. Kami dapati ada banyak ruang tanah lapang. After we know some students in our school don't have the knowledge about plants and herbs, we've been thinking to use the unused place to make a herb garden. Bagaimana kami nak mengumpul? Contohnya untuk Save the Earth ni kami telah membuat satu taman herba di mana tanaman-tanaman herba ni ialah sukar untuk kita dapati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Cikgu Amin Hussein dalam episod terbaru Majalah Didik. Sudah beberapa kali kita bersiaran dari negeri Kelantan Darul Naim dan berkongsikan projek-projek impak sosial yang diilhamkan oleh pelajar-pelajar sekolah menerusi program Design for Change I Can School Challenge. Menerusi program tersebut, kita dapat mendengar suara-suara kecil yang bersemangat untuk memastikan pandangan mereka didengari oleh orang dewasa dan masyarakat umum dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang berlaku di sekeliling mereka. Tahukah anda, isu pemanasan global atau global warming telah lama membawa impak buruk kepada dunia yang kita diami sekarang. Sebab itu, berlaku perubahan cuaca yang mendadak di seluruh dunia. Apatah lagi bagi kita yang tinggal di garisan khatulistiwa ini. Kali ini, kita akan bersama murid-murid dari SK Raja Bahar yang membentangkan penyelesaian jangka panjang dalam usaha menyelamatkan bumi. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan sekolah ini. SK Raja Bahar ini ditubuhkan pada tahun 1960, terletak tidak jauh daripada Bandar Kota Baru. Sekolah ini terkenal dalam negeri Kelantan sebagai sekolah hub digital maker. Terdapat kira-kira 450 orang murid dan 50 orang guru di bawah pimpinan Puan Guru Besar Zanuriah binti Ismail. Menerusi program Design for Change I Can School Challenge ini, seramai 5 orang murid telah mengetengahkan projek impak sosial mereka yang bertajuk Save the Earth ataupun Selamatkan Bumi Kita. Mari kita lihat bagaimana projek kali ini boleh menyelamatkan bumi.
jarang ditemui. Projek ini mendapat kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru PIBG, murid-murid dan komuniti setempat yang menyumbangkan benih pokok, tanah dan baja organik. Kami daripada kumpulan Safety Earth daripada Sekolah SK Raja Bahar. Pada mulanya, kumpulan kami menyertai bengkel DFC bersama Cikgu Saiful. Di situ kami belajar cara menyelesaikan masalah menggunakan FIDS. FIDS itu ialah Feel, Imagine, Do, Share. Kumpulan kami bersepakat untuk menyelesaikan masalah kesedaran alam sekitar. Ini kerana kesedaran alam sekitar adalah penting. Kita perlu menjaga bumi kita supaya kita boleh tinggal di situ lama. Untuk lebih memahami masalah ini, kami sekumpulan membuat perhatian di rumah dan sekolah. Berdasarkan pemerhatian kami, banyak ruang lapang di sekolah yang tidak dimanfaatkan. Pelajar juga tidak tahu cara menanam pokok dan juga mereka tak berapa kenal dengan pokok herba dan pokok sayuran. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Saiful Nizam bin Cik Ismail, Guru Cemerlang Matematik di SK Raja Bahar. Saya merupakan guru pembimbing kepada projek Save the Earth yang merupakan finalis, 10 finalis dari Kelantan. Projeknya ialah Save the Earth. Okey, projek Save the Earth ni adalah merupakan projek yang mengambil tema kelestarian pembangunan mampan, iaitu SDG 13, iaitu bermaksud climate action. Iaitu projek kami ni lebih kepada bagaimana untuk mengatasi masalah apabila contohnya isu-isu global yang berkaitan dengan cuaca lah. Jadi kami ambil aktiviti untuk membuat kempen kesedaran bagaimana untuk menjaga bumi kita di sekolah dengan bimbingan dengan bantuan murid-murid saya seramai 5 orang. Hari ini saya berkongsi apakah teknik FIDS iaitu Feel, Imagine, Do dan Share. Pada peringkat Feel, saya meminta murid-murid di bawah bimbingan saya untuk apakah yang mereka rasakan perlunya ada perubahan di sekolah ini. Okey, daripada situ kita dapat bahawa murid-murid kita ni ada banyak-banyak idea yang mereka rasakan perlu ada perubahan di sekolah ini untuk kepentingan warga sekolah itulah. Kalau untuk projek Save the Earth ini, saya minta murid-murid saya pergi ke kawasan sekolah dan bagi tahu saya apakah perasaan anda apabila berada di satu tempat itu. Untuk projek ini, murid saya telah pergi ke satu kawasan tanah lapang dan di situ mereka inginkan bahawa perlunya ada satu tanaman yang wujud di situ untuk membantu planet kita ini untuk menghijaukan bumi kita. Kami sekumpulan ingin membuat suatu taman herba. Saya dan kawan saya belajar cara untuk menanam pokok dan dapat mengetahui pokok herba dan pokok sayuran yang tiada di rumah. Peringkat seterusnya ialah Imagine, di mana saya meminta murid-murid untuk memikirkan apakah kesannya sebelum dan selepas, apakah kesannya kepada diri sendiri, murid-murid dan juga komuniti ataupun kesannya kepada negara ataupun di seluruh dunia.
Di sini murid-murid akan menyenaraikan beberapa aktiviti-aktiviti yang mereka rasakan boleh dijalankan di sekolah. Dan sambil itu mereka akan menemu bual beberapa orang, contohnya pekerja ataupun guru-guru ataupun komuniti setempat. Adakah pelaksanaan aktiviti yang mereka senaraikan itu boleh dijalankan dengan usia mereka di sekolah ini? Seterusnya, fasa do. Do ialah kita berbuat aktiviti as on lah, di mana daripada banyak aktiviti-aktiviti yang kita telah senaraikan, kita ambil aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan, iaitu seperti tanam tanaman herba di sekolah, kita buat aktiviti kempen. Hijaukan bumi kita, selamatkan bumi kita, dan kita jalankan aktiviti mewarna. Itu adalah satu contoh aktiviti-aktiviti dalam fasa do. Hai, nama saya Hatika. Selepas mendapat tahu bahawa setengah murid dari sekolah kami tidak kenal setengah pokok, kami memutuskan untuk membuat satu taman herba dan letak QR code pada mereka supaya mereka dapat scan di telefon mereka dan dapat info tentang pokok-pokok tu. Setelah mereka scan, ada satu website ni akan membawa mereka ke YouTube, dan saya Funiza ada membuat satu channel di YouTube yang explain apa pokok tu, kesan pokok tu, kegunaan pokok tu dan jenis pokok tu. Taman herba tu kami dan pihak sekolah bergotong royong dan membangunkan taman tu. We also make a game that we name See the Game. So the game, the turtle need to avoid the trash, so it can survive. And that's mean we also educate the students that there's a lot of trash in the ocean and they need to try to recycle the trash from the oceans, and they also need to save the turtle. Kami juga ada kongsikan projek kami di media sosial seperti YouTube dan juga Facebook. Kami juga ada buat pembentangan di tapak perhimpunan sekolah. Dan juga selain itu, kami juga menjemput wartawan TV1 untuk datang ke sekolah untuk mempromosikan taman herba kami. 25 jenis spesies pokok boleh dimakan dan diguna untuk tujuan perubatan termasuk lidah buaya, daun kesung, ulam raja, bayam Brazil, daun belalai gajah dan pokok celaka yang jarang ditemui. Terusnya share. Share ialah bermaksud kita kongsikan hasil impact daripada projek ini kepada
orang ramai. Contohnya komuniti di sekolah ini sebelum ni tidak tahu tentang apa itu tanaman-tanaman herba. Jadi melalui inisiatif yang telah dijalankan oleh murid-murid saya ini, secara tidak langsung ibu bapa ataupun komuniti yang datang ke sekolah saya tahu apakah kegunaan herba-herba di tanaman tersebut. Kami juga telah kongsikan cerita kami melalui saluran media massa, iaitu saluran TV1 dan juga Astro, di mana kami menyebarkan usaha murid-murid ini, bagaimanakah usaha mereka untuk menyelamatkan bumi kita. Dan seterusnya, selain daripada itu, kami menggunakan media sosial seperti YouTube, dengan adanya YouTube, Facebook. Antara fasa-fasa yang ada, saya paling suka fasa Do sebab ada banyak aktiviti yang menarik seperti gotong royong, mengecat tayar dan memberikan pokok-pokok tepaja. In my opinion, Imagine is my favorite step because some of us have a really strong imaginations and thinking. Antara fasa-fasa yang paling saya sukai adalah Do, kerana pada fasa ini saya boleh melakukan pelbagai aktiviti yang menarik seperti menanam pokok dan juga membuat game 3D. Feel, imagine, do dan share. Antara fasa yang paling saya suka ialah fasa imagine, kerana di situ saya bermain-main di dalam fikiran saya. Saya melatih murid-murid untuk berfikir bagaimanakah untuk menyelesaikan masalah ini. Fikir tentang sebelum, kesannya sebelum dan kesannya selepas. Ia melatih juga melatih saya untuk berfikir dengan memilih senarai-senarai aktiviti yang paling sesuai dan paling ideal untuk dilaksanakan di sekolah ini. Bagi diri saya, pendapat saya, fasa imagine adalah merupakan fasa yang paling saya gemarilah dalam teknik fix ini. Pengalaman atau pengajaran yang saya dapat daripada apabila saya membimbing murid-murid saya ini melaksanakan projek ini ialah sebagai cikgu kena ada sifat yang sabar. Sebab kita melatih, membimbing murid-murid ini sebab murid-murid kita mempunyai latar belakang yang pelbagai, jadi kita perlu sabar. Dan satu lagi ialah bagaimana saya memberi keyakinan kepada murid-murid saya untuk berani ke depan ataupun dari segi komunikasi yang baik. Pada sebelum ini mungkin mereka ni segan-segan untuk berhadapan dengan kamera, dan selepas daripada projek itu saya dapati bahawa keyakinan murid saya juga semakin bertambah. Dan itu sajalah pada pandangan saya. Okey, projek Save the Earth ni adalah merupakan projek yang mengambil tema kelestarian pembangunan mampan, iaitu SDG 13, iaitu bermaksud climate action. Iaitu projek kami ni lebih kepada bagaimana untuk mengatasi masalah apabila contohnya isu-isu global yang berkaitan dengan cuaca lah. Jadi kami ambil aktiviti untuk membuat kempen kesedaran bagaimana untuk menjaga bumi kita di sekolah dengan bimbingan dengan bantuan murid-murid saya seramai 5 orang. Daripada pertandingan yang saya sertai ini, apa yang mengubah dari segi pengajaran saya di bilik darjah ialah saya dapati bahawa pembelajaran secara kontekstual ataupun berdasarkan situasi yang sebenar adalah merupakan satu pengalaman yang menarik kepada murid-murid ini, kerana murid-murid dapat melakukan aktiviti hands-on dan juga dapat menyelesaikan masalah ini berkaitan dengan isu-isu semasa ataupun isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Ini bermaksud mereka bukan sahaja belajar dengan mempelajari dalam buku saja semata-mata, tapi mereka secara tidak langsung dapat melakukan aktiviti hands-on dan juga minds-on dengan berada di luar bilik darjah, cara-cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
Untuk projek ini, saya dan murid-murid adalah terlibat secara langsung lah. Apabila saya berada bersama murid-murid saya, contohnya membuat aktiviti-aktiviti tentang kempen kesedaran ini, saya merasakan bahawa saya sangat seronok lah. Saya teruja dan murid-murid juga menunjukkan semangat yang begitu berkobar-kobar untuk menjalankan kempen ini. Dan saya merasakan bahawa hubungan kami apabila berada dalam satu tim adalah mempunyai kerjasama yang sangat erat. Walaupun saya seorang guru pembimbing, tapi saya tidak meletakkan saya sebagai guru, dan saya sama level dengan murid-murid saya dan turun padang bersama-sama untuk menjayakan projek ini. Pulang daripada Rom Itali itu, saya dapat dan diri murid-murid saya ni, saya dapati bahawa mereka adanya sikap berdikari, di mana apabila kita berada di Rom Itali pada sebelum ini, kami terpaksa bergerak daripada venue ke venue yang seterusnya. Kami pergerakan kami ini adalah dalam satu kumpulan, tanpa diikuti oleh pengurus dia di sana lah. Maksudnya kami berada di bumi Rom adalah kami perlu berdikari. Dan saya lihat juga keyakinan murid-murid saya ni. Pada mulanya murid-murid saya ni agak pemalu juga apabila berada di dalam kumpulan dengan kumpulan-kumpulan projek di negara-negara yang lain. Saya dapati bahawa murid saya ni pada mulanya malu, tetapi lama kelamaan apabila berada 4 hari di situ, lama kelamaan keyakinan mereka untuk bergaul dengan peserta daripada negara-negara lain semakin erat. Dan saya tengok bahawa confident dia pun, keyakinan diri dia untuk bercakaplah sedikit dalam bahasa Inggeris pun semakin bertambah. Itu saya rasa satu pengalaman yang dapat membantu murid-murid saya apabila mereka balik daripada negara Rom. Alhamdulillah, saya sangat berbangga apabila pasukan ini telah dipilih untuk pergi ke luar negara. Dan saya begitu excited, sangat teruja. Ditambah lagi perasaan murid-murid saya selama 5 orang ni, ada yang murid dalam golongan B40 yang tak pernah menaiki kapal terbang pun ada. Jadi perasaan kami amatlah terlalu gembira, dan saya berterima kasih kepada Impact Hub Malaysia, Design for Change Malaysia kerana telah merealisasikan impian kami untuk ke Rom Itali. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Datuk Fauziah selaku CEO Sri Utama School yang telah membantu kami untuk pergi dan balik daripada Kuala Lumpur ke Rom ke Kuala Lumpur dengan tajaan beliau. Dana yang diberikan itu memang sangat kami hargai, dan ianya memberi peluang yang cerah kepada murid-murid saya untuk ke Rom Itali. Baiklah, semasa saya berada di sana di pertandingan kita panggil Global Be The Change. Di sana saya melihat bahawa murid-murid kita ni mempunyai kanak-kanak di dunia ni ataupun murid-murid ni mempunyai pelbagai idea. Idea-idea mereka untuk menyelesaikan satu masalah tu sememangnya merupakan idea-idea yang sangat-sangat bernas. Jadi tidak salahlah murid-murid kita ni adalah merupakan satu pewaris dan ataupun peneraju di masa hadapan, kerana idea-idea mereka merupakan menjadi inspirasi kepada saya untuk meneruskan projek-projek yang akan datang. Kumpulan kami balik daripada Rom Itali, dan saya telah merancang akan menyertai lagi I Can School Challenge ini bersama murid-murid yang lain. Jadi saya membawa cabaran kepada murid-murid saya. Saya buka peluang ini kepada murid-murid yang lain agar rancangkan satu projek yang dapat menyelesaikan masalah yang walaupun tidak masalah yang besar melibatkan isu negara ataupun dunia, sekurang-kurangnya masalah itu adalah berkaitan dengan di dalam sekolah sendiri. Alhamdulillah, selepas pulang daripada Rom itu, saya dan murid-murid yang lain telah membuat satu lagi projek yang bertemakan tentang pendidikan yang berkualiti untuk semua murid-murid di sekolah SK Raja Bahar. Teknik FITS bukan sahaja merupakan satu
penyelesaian ataupun satu teknik untuk kita membuat sesuatu projek, tetapi ianya juga dapat membantu kita bagaimana kita nak menjadikan murid-murid kita ni sebagai seorang pemimpin ataupun peneraju pada masa hadapan. Sebab kalau kita lihat FISH ini adalah satu kita tengok satu pendidikan abad ke-21 bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu masalah, tetapi bukan saja dengan projek-projek yang berada di sekolah, tetapi ia juga dapat diaplikasikan bagaimana untuk kita membentuk kepimpinan murid-murid di sekolah-sekolah dengan menggunakan teknik FISH. Pertama sekali, sebelum saya menyertai projek ini, saya telah menyertai satu bengkel tentang FISH I Can Cook Challenge ni yang bertempat di SMK Kubang Krian 1. Daripada situ, saya melihat apabila murid-murid saya hantar dua pasukan semasa bengkel tersebut, saya melihat bahawa apa yang penceramah sebarkan tentang kerangka kerja untuk FISH untuk murid-murid menyelesaikan masalah projek mereka, saya rasa dengan kaedah itu FISH ialah satu kaedah yang paling ringkas, paling simple untuk murid-murid menjalankan projek, dan seterusnya saya membawa bila pulang daripada bengkel tersebut, saya mencarilah pasukan daripada murid-murid saya, adakah murid-murid ini ingin meneruskan projek ini dengan menggunakan kaedah FISH ini. Okey, dalam proses untuk projek Safety Earth ini, saya telah memilih lah. Saya buat penawaran di dalam kelas masa saya mengajar tu, sambil tu saya selitkan dengan aktiviti silingan, iaitu saya tanya, okey, adakah murid-murid berminat untuk menyertai projek untuk membuat projek yang berkaitan dengan kerangka kerja iaitu FISH ini. Jadi ramai juga murid yang bersudi untuk menyertai projek ini, tetapi malangnya pada masa tersebut satu projek hanya boleh disertai selama 5 orang murid. Jadi SK Raja Bahar pada mulanya menghantar 2 pasukan untuk menyertai projek inilah. Sebagai guru, kita fokus utama kita, hakiki kita adalah mengajar di dalam bilik darjah, mengajar kandungan-kandungan yang ada dalam silibus. Okey, di samping itu, untuk mencari kelainan ataupun menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi di dunia yang sebenar, saya tidak teragak-agak untuk menjemputlah murid-murid saya juga untuk melakukan aktiviti bagaimana menyelesaikan satu masalah yang berkaitan dengan dunia seharian dengan menjalankan projek-projek di luar bilik darjah. Dan saya merasakan bahawa akademik memanglah penting, tetapi pembelajaran situasi di dunia sebenar adalah lebih penting untuk kita memberi pengalaman kepada murid-murid kita untuk merasai apakah cara-cara ataupun bagaimana kita nak mengatasi masalah ataupun kita nak menyaraikan aktiviti-aktiviti untuk menyelesaikan projek yang dijalankan di luar bilik darjah. Semasa melaksanakan aktiviti projek Safety Earth ini, saya ingin menerapkan kepada murid-murid saya, bagaimana perasaan mereka jika bumi ini suatu masa hari nanti tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, saya mencabar murid-murid saya seramai 5 orang ini untuk membincangkan apakah masalah-masalah ataupun aktiviti-aktiviti kesedaran yang boleh kita highlightkan untuk membantu bumi kita agar bumi kita ni sentiasa selamatlah walaupun kita dah tua nanti kan. Okey, jadi berdasarkan kerangka FISH, Feel, Imagine, Do dan Share, murid-murid dibahagikan kepada 4 peringkat. Saya rasa 4 fasa itu memang sangat-sangat membantu murid-murid saya dalam menyelesaikan projek Safety Earth ini untuk sebagai kempen kesedaran bagaimana kita nak menghargai bumi kita. Save the Earth. Pendidikan tentang alam sekitar melalui aktiviti hands-on adalah cara terbaik untuk kita merangsang imajinasi murid. Apabila elemen pendidikan alam sekitar disepadukan ke dalam kurikulum, murid akan menjadi lebih empati terhadap isu-isu alam sekitar. Penerapan kesedaran alam sekitar ini dapat membantu murid dalam memahami kepentingan menjaga alam sekitar.
Oleh itu, kempen sebegini dapat membantu murid dalam mengatasi gangguan defisit alam semula yang mana pendidikan alam sekitar menggalakkan murid kita untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran aktif, penglibatan sivik dan kepimpinan. Melalui kempen ini, mereka digalakkan untuk menyampaikan suara mereka untuk membuat perubahan di sekolah dan komuniti mereka. Tambahan pula, pendidikan alam sekitar mempunyai faedah-faedah seperti berikut, iaitu apabila seorang menyedari pengalamannya sendiri, seorang itu mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang persekitarannya. Yang kedua adalah ia membolehkan kualiti hidup yang lebih tinggi, dan yang ketiga ia memberi sebagai tindak balas untuk menjadikan ianya atau mereka ini sebagai penggerak dalam mendidik orang ramai tentang bahaya alam sekitar dan menggalakkan mereka mengambil langkah pencegahan. Oleh itu, pendidikan alam sekitar adalah merupakan cara yang terbaik untuk kita membantu anak-anak kita dalam memahami cara tindakan mereka dalam mempengaruhi alam sekitar dalam jangka masa panjang. Kiranya aktiviti ini diperkenalkan kepada murid pada usia yang lebih muda, saya pasti kesedaran tentang menjaga alam sekitar ini akan sentiasa subur dalam diri setiap murid. Projek Save the Earth yang dilaksanakan oleh Cikgu Saiful ni memang banyak positifnya, sebab kalau kita tengok melalui menanam banyak pokok, tanah herba apa semua, kita not just buat di sekolah, kita juga pergi keluar ke komuniti, ke rumah-rumah, dan guru-guru pun terlibat. Dan kalau kita tengok di sekolah sendiri pun, murid-murid bila melaksanakan semasa ada kelas, mereka boleh keluar ke kawasan-kawasan yang kita buat, seperti kalau matematik ada taman matematik, ada sekitar ada pokok-pokok di situ, ada alat-alat yang kita gunakan contohnya untuk matematik darab, tolak, bahagi. Ada kawasannya yang sangat sejuk. Pergi ke tempat-tempat yang boleh melaksanakan aktiviti di luar bilik darjah, sangat menarik. Dan guru-guru juga banyak memberi sumbangan kepada sekolah untuk kita menanam pokok herba. Dan pokok-pokok herba yang ada ni juga kita boleh bagi sumbangan kepada komuniti. Kadang-kadang kita ada gotong royong di luar, menanam pokok, membersihkan sekitar kawasan komuniti di sekolah ini. Dan saya rasa projek ini patut dibawarkan lagi di sekolah-sekolah lain juga. Kempen kesedaran sayangkan bumi atau Save the Earth yang diketuai oleh Cikgu Saiful Nizam memang memberi impak yang bagus pada sekolah kami, khususnya pada pelajar-pelajar kami, kerana mereka makan mengetahui tentang kesedaran sayangnya alam sekitar, kebersihan alam sekitar demi masa depan. Selain pada itu, pelajar-pelajar kita juga didedahkan mengenali pokok-pokok yang ditanam, pokok-pokok yang spesiesnya yang boleh dimakan, yang diberi manfaat pada kesihatan mereka. Secara tidak langsung, pelajar-pelajar kita akan mengenali pokok-pokok yang jarang didapati di kawasan rumah. Kempen ini memang berjaya, dapat memberi impak yang baik pada pelajar-pelajar kami, kerana saya selaku PIBG, saya dimaklumkan oleh ibu bapa, anak-anak mereka meminta mereka menanam pokok-pokok ini sebagaimana mereka tanam di sekolah, kerana ianya dapat dimakan untuk kesihatan mereka dan juga sampingan sebagai perhiasan sekolah. Pada pandangan saya, sukar bagi ibu bapa dan juga guru-guru untuk menarik minat anak-anak mereka terhadap subjek STEM ini. Walau bagaimanapun, projek ini di mana mereka belajar secara praktikal dan mencipta peralatan berguna yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat umum. Saya percaya bahawa corak pembelajaran berasaskan projek inovasi, sosial dan modul STEM ini harus diterapkan sebahagian daripada pendidikan STEM. Projek ini telah membuktikan bahawa pembelajaran sains kemanusiaan melalui aktiviti pengurusan projek dapat mencabar diri pelajar tersebut dan mereka dengan sukarela ingin belajar secara lebih mendalam dan melebihi tahap keupayaan mereka supaya hasil cipta mereka dapat dimanfaatkan juga oleh orang lain. Anak saya
telah mengikuti program Designs for Change ni. Setelah dia mengikuti program ni, banyak memberikan impact yang positif lah. Di antaranya saya boleh menampakkan dia lebih mencintai alam sekitar lah. Maksudnya dengan cara berminat untuk menanam bunga kan, aktiviti-aktiviti riadah di rumah dengan aktiviti membersih halaman rumah. Saya nampak dia punya confidence level yang tinggi lah untuk diri dia. Dengan mengikuti program ni juga komitmen untuk dia dalam pembelajaran kan. Dalam pembelajaran dia tu nampak dia macam dia boleh survive diri sendiri. Maknanya tak perlu saya nak suruh untuk dia belajar. Maknanya dia tahu apa yang dia perlu buat. Dan masa dia tu walaupun kita ingatkan dia, tapi dia lebih certain tu dia tahu. Maknanya pengurusan masa dia untuk dia siapkan kerja sekolah dia ke. Sekarang macam penggunaan telefon kan, memang anak-anak sekarang perlukan telefon untuk belajar kan. Dengan kita keadaan COVID sekarang, pembelajaran secara online kan. Tetapi dia boleh menyiapkan kerja sekolah dia tu tanpa saya suruh lah. Penerimaan bagi parents sebab kita memang suka dengan aktiviti pertanian, dan setelah tambah dengan program yang telah dijalankan oleh pihak sekolah, memberikan impak yang lebih positif lah, di mana kita sebagai ibu bapa memberikan sepenuh kerjasama kepada pihak sekolah kan, macam membekalkan anak-anak pokok kepada pokok-pokok herba ni kan kepada pihak sekolah untuk dijadikan taman di sekolah. Ciri-ciri kepimpinan tu saya memang nampak sebab macam Hatika ni kalau dia dengan adik-adik kan, dia lebih kepada macam dia ni sebagai leader lah, macam bagi arahan bagi arahan kepada adik-adik dia untuk buat apa-apa kerja kan. Jadi macam kalau saya minta dia buat suatu benda tu, maknanya dia boleh buat kerja tu dengan sempurna lah. Cabaran-cabaran yang kami hadapi ialah seperti mendapatkan kebenaran ibu bapa untuk melakukan projek ini, dan untuk mendapatkan bahan-bahan herba seperti baja, tayar. Antara cabaran yang kami hadapi ialah yang pertama, sukar untuk mendapat pokok herba. Yang kedua, macam mana kami menjaga masa untuk fokus kepada belajar dan juga untuk projek ini. Antara cabaran yang kami ataupun murid-murid kami, murid-murid saya dalam projek Save the Earth ini ialah bagaimana kami nak mengumpul. Contohnya untuk Save the Earth ni kami telah membuat satu taman herba, di mana tanaman-tanaman herba ni ialah sukar untuk kita dapati. Jadi kami semasa projek itu murid-murid mendapati bahawa amatlah sukar untuk mendapat tanaman herba ini. Jadi itulah salah satu cabaran lah, dan kami atasinya dengan membuat hebahan dari segi contohnya dengan bantuan PIBG, di mana ibu bapa sendiri yang datang ke sekolah dan memberikan tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman herba itu untuk ditanam di sekolah. Dan cabaran yang seterusnya ialah bagaimana nak melestarikan taman herba ini, kerana kita tahu bahawa tanaman herba ini adalah susah untuk dijaga. Seterusnya adalah bagaimana saya untuk mengatasi masalah apabila saya menghadapi kekangan lah. Contohnya bila melibatkan murid-murid, projek Save the Earth ni adalah bukan melibatkan 5 orang murid saja sebenarnya. Apabila saya masuk ke kelas, saya mengajar, dan sambil itu saya meminta bantuan kepada murid-murid saya walaupun yang tidak menyertai projek ini untuk terus-sama membantu, contohnya untuk menjaga, membuang rumput rumpai di taman-taman tersebut, dan serta saya juga menggalakkan murid-murid saya membuat khidmat masyarakat lah, contohnya meletak baja sendiri di taman-taman herba. Satu lagi, kalau saya lihat dari segi kekangan masa lah, saya juga dapat mendapat support ataupun sokongan daripada pekerja-pekerja dan juga cikgu-cikgu di sekolah ini untuk sama-sama kita menjayakan projek Save the Earth ini. Wah, tak sangka murid-murid SK Raja Bahar telah berjaya membina taman herba di sekolah mereka. Malah, mereka juga telah bergotong royong untuk menanam pelbagai jenis pokok untuk diletakkan di setiap kelas di sekolah mereka. Inilah yang kita panggil
sekolah dalam taman. Apa kata kita saksikan apa lagi yang telah dilaksanakan dalam usaha menyelamatkan bumi. Bayangkan, sekiranya semua sekolah di seluruh Malaysia memulakan langkah kecil seperti ini bagi memastikan setiap kelas mempunyai sekurang-kurangnya sebatang pokok hijau. Tidak kiralah sekecil mana pun, insya-Allah kita akan berjaya mengurangkan kesan pemanasan global yang kita hadapi. Setakat ini sajalah sesi kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram Majalah Didik untuk maklumat lanjut berkaitan I Can School Challenge dan siaran yang akan datang. Saya Cikgu Amin Hussein. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya suka untuk membayangkan betapa indahnya dunia ni kalau semua orang saling menghormati antara satu sama lain. Sejujurnya kami semua merupakan mangsa body shaming. Mungkin bagi mereka itu hanyalah sekadar gurauan dan perkara yang remeh. Tanpa sedar perkara itu membuatkan kami berasa rendah diri dengan diri sendiri. Kita ni tak boleh memilih bagaimana kita diciptakan, tapi kita perlu bersyukur kerana kita diciptakan. Jadi kami rasa semua masyarakat sepatutnya katakan tidak pada body shaming.